Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنبدأ بفاتحة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله في السماء وإله في الأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ثم أما بعد. يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang hadirin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini seperti biasa, kita masih lagi berpeluang untuk berada di dalam majlis ilmu. Setelah kita dapat dan juga sempat menunaikan solat fardu maghrib secara beramai-ramai, secara berjamaah, yang tidak semua orang mampu buat, tidak semua orang berupaya untuk melaksanakannya, tetapi Allah Ta'ala memilih kita menjadi insan-insan yang terpilih di kalangan hamba-hamba Allah yang ada di taman atau di tempat ini, untuk kita sujud, untuk kita berdiri rukuk, menundukkan seluruh anggota badan kita, luar dan juga dalam, zahir dan juga batin, membesar dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengakui akan kelemahan, ketaifan, kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui banyaknya kesalahan, kesilapan yang kita buat, rendah diri dengan dosa yang kita buat. Harapan kita agar Allah Ta'ala menerima solat kita ini, diberikan ganjaran, diberikan pahala, seterusnya diampunkan akan kesilapan, kesalahan kita yang telah kita buat. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan dan juga panjang umur, panjang usia, bagi membolehkan kita meneruskan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah. Kalamullah berarti perkataan Allah. Para sahabat, bila mana mereka hendak membaca Al-Quran, antaranya sahabat yang bernama Ikramah bin Abu Jahal
anak kepada Abu Jahal, seorang kafir. Bila mana dia nak membaca Al-Quran, dia kata hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini adalah perkataan Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhanku. Bagi memberikan roh kepada Al-Quran yang dibaca, dengan mengakui bahawa kalam ini ialah kalam daripada pencipta alam ni, pencipta kita, yang menjadikan kita, menjadikan alam ini. Lalu Allah Ta'ala memudahkan kita memahami kalam dan perkataannya, yang memudahkan manusia boleh membaca. Nabi Musa AS dimudahkan oleh Allah Ta'ala mendengar perkataan Allah. Tetapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah untuk kita boleh membaca kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya mengandungi pelbagai mau'izah, peringatan, pelbagai amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila mana kita hendak membaca kalam Allah, kita kena berada dalam keadaan paling bersih. Dengan kita berwuduk, mengambil wuduk, sama ada kita nak menyentuh Al-Quran, sama ada kita nak membaca tanpa menyentuh Al-Quran, maka kita dikehendaki dah ada air sembahyang, ada wuduk. Sebab ini merupakan kalam Tuhan, zat yang maha tinggi, dan tentulah kedudukan kalamnya juga maha tinggi, sesuai dengan zat yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi adabnya, dari segi hukum fiqahnya, memang kita boleh membaca Al-Quran tanpa ada wuduk. Tetapi nak menyentuh masahaf Al-Quran, kita tidak dibenarkan tanpa wuduk. Sebab masahaf ini ialah di dalamnya mengandungi kalam-kalam Allah, perkataan Allah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dah tentulah tidak diizinkan, tidak dibenarkan siapa-siapa pun memegang kalam Allah tanpa ada wuduk, tanpa ada air sembahyang. Dan membaca Al-Quran merupakan satu daripada cara berzikir kepada Allah. Zikir artinya mengingati Allah. Ingat Allah artinya ialah mematuhi segala perintah Allah, membaca firman-firmannya, membaca perkataan-perkataannya. Barulah ia boleh menjadi satu bukti dan juga dalil bahawa orang ini, hamba ini memang mengingati Allah, ataupun memang sentiasa zikrullah, ataupun sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun, yang di dalamnya mengandungi pelbagai perkara yang Allah wahyukan secara berperingkat-peringkat kepada baginda, sesuai dengan masa, ketika, sesuai dengan persoalan, pertanyaan yang diajukan oleh sahabat baginda, yang diajukan oleh orang-orang Yahudi, dan berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang menjadi asbabun nuzul, sebab penurunan Al-Quran pada ketika itu. Sebab itulah alim ulama ahli tafsir, mereka mengetahui asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab yang menjadikan Al-Quran itu lebih signifikan penurunannya, sesuai dengan peristiwa yang berlaku sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi telah menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk praktikal.
melalui amalan baginda, melalui sunnah baginda, melalui sirah baginda yang boleh dicontohi oleh seluruh manusia sampailah kepada hari kiamat, memudahkan kita memahaminya, memudahkan orang-orang sebelum kita memahaminya, dan memudahkan orang selepas daripada kita memahaminya dengan mana kita melihat hadis atau sunnah sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sekarang berada dalam bulan Rejab. Hari ini hari yang ke-6 Rejab. Malam ini malam yang ke-7 Rejab. Bulan yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Tidak ada dalil yang khusus sama ada daripada Al-Quran, daripada hadis yang menjelaskan tentang amalan khusus, ibadat khusus yang patut, yang mesti dilakukan oleh kita pada bulan Rejab. Tetapi di sana ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab ni, dalam bulan Sya'ban akan datang, dan sampaikanlah kami Ramadan. Bila mana Nabi berdoa bulan Rejab, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan, maka dah tentulah dia mengandungi rahsia, dia mengandungi falsafah yang kita tahu dan juga yang kita tidak tahu. Dan dah tentu alim ulama bicara berkenaan dengan keutamaan bulan-bulan ini dalam perbincangan di kalangan mereka, dicatat, ditulis dalam buku-buku mereka bagi pengetahuan dan catatan kita semua. Apapun ala kulli hal, kalau kita nak beramal dalam bulan Rejab, umpamanya kita nak membanyakkan puasa sunat, silakan. Kita nak banyakkan solat sunat, silakan. Kita nak banyakkan membaca Al-Quran, silakan. Tidak ada larangan, tidak ada tegahan, malah bila-bila masa sahaja kita boleh beramal. Dan tiap-tiap amalan yang kita buat, tak kira bulan apa, musim apa, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala mengikut keupayaan dan juga keikhlasan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga selesai, atau hinggalah kita rasa jemu dan penat untuk melaksanakan amalan berkenaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita masuk topik baru, iaitu berbunyi kelebihan hari Jumaat, solat Jumaat, mandi dan memakai wangi-wangian pada hari tersebut. Yang sebelumnya kita bicara berkenaan dengan keutamaan solat subuh dan asar, keutamaan solat berjamaah subuh dan isyak. Tetapi hari ini, malam ini, kita akan lihat beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hari Jumaat, tentang solat Jumaat itu sendiri, tentang mandi hari Jumaat dan berwangi-wangian pada hari Jumaat. Di sana ada dalil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh pakai, boleh gunakan sebagai hujah dan juga memotivasikan diri kita untuk kita menjadikan Jumaat sebagai satu hari yang utama, yang mulia di sisi umat Islam ataupun di sisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama lain pun ada hari keutamaan mereka. Orang-orang Yahudi, mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari kebesaran dalam agama mereka. Orang-orang Kristian menjadikan hari Ahad sebagai utama ataupun hari keutamaan mereka. Maka kita dah tentulah hari Jumaat menjadi satu kelebihan, satu keutamaan bagi kita yang di dalamnya mengandungi banyak kelebihan dan juga peristiwa yang dinyatakan insya-Allah dalam hadis-hadis yang kita nak baca sebentar lagi. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa yang berkata? Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam
wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, sebaik-baik hari yang matahari terbit pada siangnya ialah pada hari Jumaat. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari ialah yaumul Jumaah, ialah hari Jumaat. Ini sabda Rasulullah, tuan-tuan. Nabi menyebut perkataan yaumul Jumaah, khairu yaumin tuli'at alaihi syamsu, iaitu yaumul Jumaah. Tidak ada hari yang terlebih baik, yang terlebih bagus melainkan hari Jumaat. Kenapa bagus? Fihi khuliqa Adamu, pada hari Jumaat dicipta oleh Allah, atau Allah Ta'ala mencipta Adam, menjadikan Adam alaihissalam. Siapa Adam ni? Adam merupakan manusia yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cipta tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa mak. Allah Ta'ala cipta dengan kudratnya sendiri. Ditiupkan roh Allah ke dalam jasad Adam, diletakkan dalam syurga dalam tempoh-tempoh tertentu, menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak memuliakan makhluknya yang dinamakan sebagai insan, yang dinamakan sebagai manusia, yang dicemburui oleh syaitan atau oleh iblis pada ketika itu. Adam Allah Ta'ala cipta lewat selepas penciptaan malaikat, selepas penciptaan jin, selepas penciptaan iblis. Lewat malaikat dan iblis pada masa itu mendiami syurga, dan Adam alaihissalam Allah Ta'ala cipta pun mendiami syurga dalam keadaan statik, dalam keadaan tidak bergerak, mendiami syurga. Lalu Allah Ta'ala memberikan kepadanya roh, dan dia sedar daripada tidurnya dalam keadaan dia hidup ataupun dia tinggal di dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Adam sebagaimana yang kita maklum. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Diajarkan oleh Allah Ta'ala akan Adam nama-nama sekalian perkara yang ada dalam syurga. Lalu Adam membentangkan, membuat presentation kepada para malaikat, makhluk yang ada dalam syurga. Sekaligus Allah Ta'ala hendak tunjukkan kepada malaikat semuanya dan iblis, makhluk yang dicipta ini bukan sebarang makhluk. Makhluk ini adalah makhluk yang terbaik. Ia akan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi, malah khalifah dan pemimpin alam ini sesuai dengan perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata, dan pada hari Jumaat juga Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari itu jugalah Adam dikeluarkan daripada syurga. Kisah cerita dia, kenapa keluar daripada syurga, siapa yang jadi penyebab dia keluar daripada syurga, apa yang berlaku bila mana dia dikeluarkan daripada syurga, semua kita dah maklum, semua kita dah tahu. Bukan kita sahaja, anak-anak kita yang berada di sekolah kebangsaan, sekolah rendah pun tahu cerita Nabi Adam. Yang berada di bangku sekolah menengah, apatah lagi yang berada di universiti ataupun di IPTA, IPTS. Dan kita sekarang pun memang sedia maklum tentang kisah-kisah, walaupun tidak detail, cukup sekadar cerita ringkas berkenaan dengan plot cerita kenapa Adam ini dimasukkan ke dalam syurga, lalu dikeluarkan daripada syurga dan letakkan ke atas muka bumi, yang memang pun alam ini, dunia ini Allah cipta semata-mata untuk manusia mentadbirnya, dan Allah Ta'ala cipta manusia untuk menyembahnya. Dalam firman Allah yang masyhur, yang kita memang dah sangat maklum,
Antaranya Allah Ta'ala menyebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan mereka perlu menyembah atau perlu beribadat kepadaku. Tujuan Allah Ta'ala cipta manusia dan jin sebelumnya semata-mata nak menjadi abdi kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ikut titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara sebab dalil kenapa besarnya hari Jumaat, kenapa banyaknya fadilat pada hari Jumaat, kenapakah hari Jumaat dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam. Antaranya kisah tentang kisah Nabi Adam pun ada 2-3 perkara besar yang berlaku pada Adam, yang berlaku pada hari Jumaat. Antaranya Allah Ta'ala cipta Adam juga pada hari Jumaat. Yang pertama. Hadis yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Imam Muslim mengambil hadis daripada riwayat Abu Hurairah, sahabat Nabi yang amat terkenal, masyhur dalam periwayatan hadis. Dan dialah di antara, bukan dia adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadis, mendengar hadis, menghafal hadis, menyampaikan kepada orang lain daripada kalangan para sahabat. Dan banyak sahabat-sahabat besar Nabi mengambil hadis daripada sahabat yang bergelar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, sesiapa yang mengambil wudu. Siapa-siapa yang berwudu kat rumah. Ni berwudu di rumah, fa ahsanal wudu'a, dan dia mengelokkan wudu. Jadi wudu ni juga ibadat. Mengambil wudu adalah ibadat. Belajar tentang cara berwudu pun juga ibadat. Macam mana kita nak berwudu kalau kita tak ada ilmu pengetahuan? Berapa anggota wudu yang wajib dibasuh? Berapa rukun wudu? Berapa yang sunat? Berapa yang makruh? Dan benda apa yang boleh membatalkan wudu? Semuanya ada dalam ilmu yang telah pun dibincang oleh ulama dahulu dan juga secara bagi memudahkan kita faham wudu dan kelebihannya dan perkara yang boleh membatalkan wudu. Wudu wajib diambil. Wudu ialah satu benda yang wajib. Bila mana kita nak melakukan perkara wajib, maka wudu adalah benda wajib. Contoh, solatlah. Antara syarat sah solat ialah suci daripada najis, suci daripada segala macam kekotoran. Suci di sini bukan setakat dibasuh. Basuh tangan tak. Basuh di sini, suci di sini ialah artinya berwudu. Dan wudu dia tak sama seperti basuh. Ada kaedah dia. Sebab itu bermula dengan niat. Anggota wudu yang wajib dibasuh, yang pertama adalah muka, wajah kita ni. Dan ulama dia bicara di mana satukah ruangan wajah kita dinamakan sebagai muka. Muka tu di mana? Memenuhi ruang muka di mana? Bagi ulama mengatakan di mana dahi kita mula tempat tumbuhnya rambut sehingga di leher kita dan menyentuh anak telinga masing-masing. Ini ialah kawasan wajah kita yang wajib dibasuh. Kena sampai air di ruangan ini. Sebab tu kena ulang 3 kali. Bukan setakat itu sunnah, tetapi itu merupakan antara kaedah bagi membolehkan air wuduk sampai di bahagian muka, meyakinkan kita. Dan kita kena yakin, tak boleh was-was. Sebab tu dalam kitab yang diajar oleh alim ulama,
Apa yang kita nak buat bila mana kita berada dalam keadaan was-was, tuan-tuan? Nabi mengajar kita, bila kita was-was, syaitan ni memang pandai. Dia cukup banyak idea untuk menipu dan juga mendatangkan was-was kepada kita. Kalau kita dah basuh muka ni, dia boleh kat dia, buat adjust sikit lagi lah, muka ni belum sempurna lagi, kita basuh sekali lagi. Belum lagi tu, masih ada lagi tak kena, basuh lagi, berulang kuyup basuh, masih lagi belum datang lagi keyakinan kita pada kita. Dan Nabi mengatakan pada masa itu, kalau ada bisikan syaitan, katakan pada syaitan, kadzabta, wahai iblis, wahai syaitan, kamu dusta. Dalam hatilah, dengan tiba-tiba baca kadzabta, kadzabta, istimewa. Apa benda kadzabta ni? Kau dusta. Syaitan dusta, nak mendatangkan was-was kepada kita. Sebab tu ada satu ketika dalam sebuah kitab disebut, di mana seorang tuan guru ditanya oleh anak muridnya, wahai tuan guru, macam mana keadaan, macam mana nak menghilangkan was-was pada saya ni tuan guru? Saya dah basuh muka, masih lagi saya gendamkan muka saya dalam kolah, tapi masih lagi was-was. Tok guru tu kata, kamu tak wajib solat. Kenapa? Sebab kamu gila. Dah mandi, dah rendamkan muka dalam kolah, masih lagi was-was, memang confirm kamu gila dan kamu tak wajib solat. Macam tu sekali. Sebab tu kita perlu kata pada syaitan, iblis, kadzabta, kamu bohong. Dan kita kena ajar syaitan dalam keadaan macam tu, sebab perlu kepada keyakinan bagi menghapuskan rasa was-was daripada kita. Muka was-was, basuh tangan sampai siku pun was-was, tak yakin, maka ini adalah permainan syaitan, tuan-tuan. Permainan syaitan. Jadi kita kena hati-hati. Macam tu juga bila mana kita nak baca niat, kita takbir dan Allahu Akbar, kita rasa was-was. Allahu Akbar tu macam mana? Allahu Akbar, usalli saja 3, 4, 5 kali. Masuk saya solat dah prepare tangan macam ni dah. Allah panjang, Allah tak masuk, pusing. Allah, bila masuk tu saja aku solat Isyak 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Panjangnya, kalau tak buat macam tu tak sampai. Dalam keadaan tak perasan, benda tu dah menyebabkan solat dia batal, sebab dah jadi macam atromen dah. Tu baca bismillah pun sama. Bismillah, syaitan kata tak kena tu tajuk engkau tu. Syaitan pula ajar kita, tak kena tajuk engkau tu, kena adjust sikit. Bismillah, kita bismillah, tak yakin. Kadzabta ya syaitan, dalam hati kita kadzabta, jangan sebut bismillahirrahmanirrahim kadzabta. Orang sebelah terkejut, jadi makin lama tak ada orang kawan dengan kita. Alhamdulillah, tu macam mana? Cukup alhamdulillah, jangan alhamdulillah, alhamdulillah. Syaitan kata adjust, belum kena lagi makhraj tu, tajwid tak panjang, syaitan ajar. Kita ditipu oleh iblis. Ada orang pesek ni macam tu. Bahaya, syaitan memang cukup pandai dalam memperdayakan kita di soal ibadat. Tengah-tengah sembahyang didatangkan pelbagai rasa kurang yakin dengan bacaan kita, tentang wuduk kita, tentang rukuk kita belum sempurna, menyebabkan kita was-was, dan kita ulang dan ulang sampai kita rasa susah dan kita meninggalkan solat. Tuan-tuan, syaitan dia tidak akan pernah jemu untuk datang pada kita dengan cara pelbagai cara, bagi memastikan kita ni masuk neraka sama-sama macam dia. Kita tak salah, syaitan yang salah, tapi kita tak boleh menyalahkan syaitan, sebab kita tak nampak benda. Nak tak nak, kita minta tolong daripada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala ni menolong kita lawan syaitan, dengan kita hampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, dan yakinlah
apa yang kita buat itu adalah benda yang betul. Was-was semuanya adalah mainan syaitan yang datang pada kita untuk merosakkan sebesi yang kita buat. Baik. Fa ahsanal wudu'a, dia mengelokkan wudu. Summa atal jumu'ata, kemudian dia pergi ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Summa atal jumu'ata, dia pergi masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Fastama'a, dia mendengar khutbah. Wa ansata, dia diam ketika khutbah dibacakan. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati, akibat daripada itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia seminggu sebelum tu. Jumaat lepas, Jumaat ini semuanya diampunkan oleh Allah dengan kaedah yang dibuat tadi. Yatawadda'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata, dia berwuduk di rumah dan dia elokkan wuduk, dan dia pergi ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Dia mendengar khutbah, dia diam ketika khutbah dikhutbahkan, jadi Allah Ta'ala ampun dosa dia seminggu sebelum Jumaat itu datang. Jumaat lepas, Jumaat ini seminggu, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dan macam itulah Jumaat depan dan Jumaat depan. Maknanya umat Muhammad tidak ada dosa, sebab diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan solat Jumaat yang dia buat, wuduk yang dia buat, sempurna wuduk yang dia buat. Dia pergi solat Jumaat, dia diam ketika khutbah dibacakan, maka dia dapat keampunan dan pahala ataupun anugerah yang sebegitu banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat beruntung orang yang beriman. Cuma kita je tak nampak benda-benda tu. Pengampunan Allah, pahala daripada Allah, kita tak nampak. Sebab tu kita perlu beriman, bukan perlu, wajib beriman dengan pahala, dengan syurga, dengan dosa, dengan neraka. Adanya benda-benda ni, ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, dan dia adalah sebahagian daripada perkara gaib yang kita wajib percayai ada dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mata kita tak boleh lihat, kita cuma mampu lihat benda yang zahir. Kita lihat duit, kita lihat alat-alat, kita lihat benda yang kita suka, tetapi kita tak nampak benda-benda yang dinamakan sebagai pahala, dosa, syurga, neraka. Kecuali kelak bila mana kita dah berbeza alam daripada alam dunia yang zahir kepada alam akhirat yang gaib, kita akan nampak benda-benda gaib yang dulu semasa kita berada di dunia kita tak nampak, benda-benda yang dihalang oleh Allah daripada kita nampak. Wa ziyadatu salasati ayyam, serta ditambah 3 hari lagi. Jumaat, lepas Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, ditambah 3 hari lagi. Wa man massal khassa, sesiapa yang bermain-main semasa imam berkhutbah. Ni kalau massal khassa ni bermain pasir macam budak-budak. Sebab tu Masjid Nabi lantai di pasir. Sebab Nabi mengatakan wa man massal khassa, sesiapa yang bermain pasir semasa khutbah, dikhutbahkan di atas mimbar, faqad lagha, maka pahala Jumaat dia sia-sia, dia tak boleh pahala. Sah solat Jumaat, tapi pahala Jumaat dia, pahala Jumaat dan jamaah dia tak dapat. Ni dia. So jangan main-main masa tu, sebab tak main pula kakak tidur belaka. Semasa juga saya kelena juga bawah tu. Ini satu kawal di luar daripada kawalan kita. Kalau yang baca atas tu pula lemah gemalai, waduh, tak boleh kalau tak tidur. Lemah gemalai, cerita pula tak berapa bagus, cerita tentang kebersihan sungai, tak best. Dia kena gegar. Imam yang baca khutbah dia kena gegar dengan diketuk tongkat di atas mimbar ni, kejutkan suara, gunakan suara dengan mengejut ahli Jumaat dengan ditengking sekali-sekali. Betul tu. Kalau tak tidur semua, budak-budak, bapak budak semua tidur, muda-mudi, tua-tui,
Nun di bawah surah, di bawah masjid pun ada lagi. Tu dia tu, power betul lah. Bagi memastikan semua pakai buka mata semasa khutbah dibacakan oleh khatib atau oleh imam yang bertugas pada masa itu. Baik, itu antaranya kelebihan solat Jumaat yang bermula daripada pagi lagi. Bahkan pada malam Jumaat, katakan hari ni hari Khamis, malam ni malam Jumaat contoh. Kemuliaan Jumaat esok mula pada lepas maghrib hari Khamis dan masuk malam Jumaat. Mulianya mula daripada situ. Bahkan mulanya pada hari Khamis, sebab disunatkan puasa pada hari Khamis. Sebab malam itu malam Jumaat, kemuliaan Jumaat bermula pada hari Khamis, puasa pada hari Khamis. Mulianya orang puasa sebab malam itu ialah malam Jumaat, dia boleh banyakkan ibadat, banyakkan doa, dan Allah Ta'ala biasanya Allah Ta'ala akan makbulkan doa orang sedang berpuasa. Makbul cara Allah, bukan makbul cara kita. Kita minta immediately, wahai Allah aku nak sekarang pun ni. Tak. Allah tak akan bagi ikut kehendak kita. Allah Ta'ala beri ikut kehendak dia, ikut ketentuan dia, sama ada sekarang ataupun tahun-tahun akan datang. 10 tahun, 5 tahun. Kalau tidak kita, anak cucu kita. Kalau tak di dunia, akhirat Allah Ta'ala bagi. Doanya sekarang. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh putus asa dalam berdoa. Mintalah. Kalau Allah tak bagi sebagaimana yang kita minta, Allah bagi, tapi caranya lain. Kita tak tahu, kita tak perasan, kita tak, dah lupa doa kita dahulu. Allah bagi semasa kita berumur 60 tahun. Allah bagi semasa anak kita dah umur 20 tahun. Allah bagi semasa kita dapat cucu. Allah bagi semasa kita dalam kubur. Allah bagi di padang mahsyar. Punca doa kita sekarang. Sebab tu doa merupakan satu amalan ataupun satu ibadat yang tak patut kita lupakan, sama ada lepas solat sunat, lebih-lebih lagi solat wajib. Buatlah nak baca Quran, lepas baca Quran kita berdoa. Masa buka puasa kita banyakkan doa. Sebab doa merupakan permohonan hamba kepada Tuhan, kepada pencipta. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni merupakan anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarihi la yantahiyanna aqwam an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Baik, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahawa mereka berdua, siapa mereka berdua? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika baginda berada atas mimbar, ala a'wadi mimbari. Ketika baginda berada atas mimbar. Mimbar Nabi ni tuan-tuan bukan macam mimbar zaman sekarang. Mimbar Nabi cuma diletak satu batang pokok kurma yang dah mati. Kemudian sahabat berbincang, sahabat nak buat satu mimbar khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada 3 anak tangga. So Nabi duduk di tangga yang ketiga, atas sekali. Bila Nabi wafat, naik Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar duduk tangga yang kedua. Dia tak rasa tak layak untuk duduk di mimbar tangga yang ketiga, sebab tangga ketiga tempat Rasulullah. So dia tawaduk rendah diri, letak kaki dia di tanah tangga yang kedua. Bila Abu Bakar wafat, naik pula Umar Al-Khattab. Lalu Umar tak pijak tangga yang kedua dan tak pijak tangga yang ketiga. Dia pijak tangga yang pertama. Sebab tak sanggup pijak tangga yang kedua, Abu Bakar
ranking lebih mulia daripada dia. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar wafat, habis anak kandung. Sahabat buat lagi satu mimbar yang baru untuk Uthman bin Affan. Uthman pun tak sanggup nak pijak tempat Umar pijak, tempat Abu Bakar pijak, tempat Rasul pijak. Tak sanggup ni tawaduknya para sahabat. Di kalangan mereka menyedari siapakah ranking nombor 1 di sisi Rasulullah, ranking nombor 2 di sisi Rasulullah. Ikut ranking keutamaan, ikut ranking siapa khalifah yang pertama dan siapa khalifah yang kedua. Jadi terbina mimbar untuk Uthman bin Affan selepas anak tangga itu habis, digunakan oleh sahabat-sahabat sebelum dia. Baik, ala awadi mimbari, di atas mimbar baginda Nabi mengatakan, umat manusia yang beriman hendaklah menghentikan kelakuan mereka meninggalkan solat Jumaat, atau tidak Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Sebab itulah ulama bicara sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, dia termasuk dalam golongan orang-orang munafik, orang yang ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat Jumaat hukumnya wajib, hukumnya fardu, menggantikan solat zuhur pada hari Jumaat. Dan dia bukan solat lain, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jumaat tak. Solat tetap 5 waktu. Jumaat ialah solat yang wajib menggantikan solat zuhur pada hari Jumaat. Bagi sesiapa yang tak solat Jumaat, maka dia wajib solat zuhur. Bagi orang perempuan wajib solat zuhur. Dan bagi orang perempuan yang solat Jumaat, walaupun tak wajib bagi dia, kalau dia solat Jumaat, maka dia gugur kewajipan zuhur kepada perempuan berkenaan. Tak wajib, dia buat tak apa, sah. Dan dia tak perlu lagi solat zuhur di rumah, sebab dia solat Jumaat bersama orang. Tapi itu bukan dalam sah lelaki. Ada 2 tingkat. Tingkat atas orang perempuan, ataupun di tempat perempuan, tempat muslimat. Bukan dia mana-mana duduk di celah-celah. Saf lelaki tak boleh, haram hukum. Sebab itulah pantang larang banyak bagi orang perempuan untuk ke masjid, untuk ke surau. Sebab tuan-tuan, fitnah bagi lelaki ialah perempuan. Please remember that. Fitnah bagi lelaki ialah perempuan. Suaranya, pakaiannya, lenggang-lengguknya, matanya, itu semua godaan. Itu ialah fitnah bagi lelaki. Fitnah lelaki akhir zaman ialah perempuan. Bukan saja sekarang, dulu zaman Nabi Yusuf AS, fitnah juga berlaku pada baginda disebabkan perempuan. Perempuan juga. Jadi kita kena hati-hati. Mungkin kita boleh tahan bila duit datang pada kita berkotak-kotak, berketul-ketul. Tapi datang perempuan, susah, sukar. Sebab ia sesuai dengan nafsu sebagai lelaki. So hati-hati. Zaman sekarang lagi tu, zaman Facebook, zaman WhatsApp, zaman Telegram, pelbagai cara dan kaedah telekomunikasi bagi membolehkan seorang lelaki yang telah berkahwin menghubungi seorang perempuan yang juga bukan isteri. Mereka berhubungan sebagai kawan mula-mula, tapi akhirnya jatuh cinta dengan sekadar ber-WhatsApp dan ber-Telegram. Bahaya. Rosakkan rumah tangga sebelah sana, dan rumah tangga sini pun jadi rosak sebab ni. Sebab itulah perlu diingat, kita lelaki, fitnah kita ialah orang perempuan. Hati-hati agar mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam perkara yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ketiga tentang kedudukan orang yang meninggalkan solat Jumaat. Kalau dia meninggalkan solat Jumaat, Allah Ta'ala akan menjadikan hati dia keras, dan dia tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai. Summa la yakunanna minal ghafilin. Dia akan tergolong dalam golongan orang yang lalai.
orang yang leka, mereka yang tidak dapat hidayah, peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh kelalaian mereka. Orang yang meninggalkan salat Jumaat asalnya meninggalkan salat fardu. Yang fardu tu hari-hari pun tak buat, ini kan pula solat seminggu sekali lagi dia tak buat. Yang fardu 5 kali tak buat, Jumaat pun dia tak buat, maka hati makin lama makin keras. Tuan-tuan dirahmati Allah, hati yang rosak ialah hati yang bila mana dia berada di tempat yang baik. Contohnya berada dalam majlis ilmu, dia rasa tak suka, dia rasa benci kepada majlis yang macam ni, dan hati dia rasa redha, gembira, happy, enjoy bila berada di tempat maksiat. Itu tanda hati dia rosak. Rosak hati dia. Orang yang rosak hati, dia tak perasan dia rosak hati. Dia tak perasan hati dia rosak. Dia rasa okey, tak ada apa-apa, tapi itu sebenarnya hati dia rosak. Benda yang baik, benda yang Allah Ta'ala suka, dia tak suka. Tapi bila benda yang Allah tak suka, dia suka, maka itu tandanya hati dia yang rosak. Jadi kena recover balik, kena repair balik, cari ubat dengan dia membanyakkan, merapatkan diri dia kepada Allah, datang majlis ilmu, datang majlis yang baik, datang ke surau masjid, solat berjamaah, membaca Al-Quran kalamullah. InsyaAllah benda ni lama-lama akan dikabur balik ataupun akan diubati balik, dan jadilah dia seorang hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum jumu'atan falyaghtasil sama lagi falyaghtasil. Baik, Nabi berkata, idza jaa ahadukum jumu'ah, bila kamu hendak datang ke masjid menunaikan solat Jumaat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi dulu. Ini pesan Nabi. Falyaghtasil ni bukan wajib, tapi hendaklah dia mandi, hukumnya sunat. Sebab tu tuan-tuan, macam yang kita sebut pada minggu lepas, pakaian kita mesti tak sama dengan pakaian solat. Kita tak nak pakai t-shirt waktu solat, tak cukup pagoda saja. Pagoda ni kita tak pergi pun majlis kahwin. Ada ke orang pakai pagoda pergi kenduri wali batu urus? Tak ada. Tak layak baju t-shirt kita, pagoda yang kita pakai tu untuk pergi kenduri kahwin. Apatah lagi nak datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak layak. Baju kita yang berbau hapa, baju kita hilang color dia, baju kita daripada pagi 6.30 pagi kita pakai sampai pukul 4-5 petang kita masih pakai baju tu untuk kita solat, memang tak patut. Jadi marilah kita cuba kemas ataupun menggunakan pakaian yang baik, memakai wangi-wangian sedikit untuk kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhan berkata falyaghtasil, hendaklah kamu mandi, bersihkan diri, sabun, shampoo, berus gigi, dan kita mengenakan pakaian-pakaian yang elok, yang sesuai untuk kita beribadat, sesuai untuk kita berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sendirilah apa pakaian yang elok untuk kita pakai. Dan pakaian ini mungkin boleh memberikan rasa khusyuk dalam hati kita. Seronok kita gunakan pakaian ini untuk solat. Semacam mana kita berada surau ni, kita rasa seronok, selesa. Sebab dingin, kipas ada, aircon pasang. So bayangkan kita matikan aircon, kita matikan kipas, masing-masing buka. Ustaz cerita apa tak dengar, sebab panas.
tumpuan dia sekarang hendak mendinginkan badan dia. Yang kipas semua mati. Cuma bila aircon pasang, kipas pun pasang, selesa je. Tiang-tiang nanti kita akan pasang apa nama ni, apa dia tu, kita akan pasang pilih apa, download tidur span, mudah kita menyandur. Lagi kita pasang span-span kat situ. Kita semua macam tu. Dalam keadaan kita, macam tu juga kalau kita solat, hendak dalam keadaan selesa, dingin, tak panas, tak sejuk sangat, menimbulkan rasa sonok, khusyuk solat kita. Dibandingkan dengan dalam keadaan kita panas, berpeluh, menyebabkan kita rasa tak selesa berada dalam keadaan sebegitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sempat baca 40 hadis baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat, keutamaan solat Jumaat, mandi dan memakai wangian pada hari berkenaan. Maka bila mana disebutkan benda-benda ni, cuba kita praktiskan. Mudah-mudahan kita adalah satu orang-orang yang mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebaikan pada hari Jumaat, yang kita tak tahu kebaikannya macam mana. Hanya Allah yang tahu pahala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang kita tahu kelebihan, dan kelebihan ini kalau kita tak cari, maka kita tak akan dapat. Jadi bila mana kita menyedarinya, carilah, rebutlah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila je. Sila, fadal. Kehebatan Al-Quran. Al-Quran. Ada yang sebut dalam bahasa tadi, kehebatan dan keagungan Al-Quran yang diturunkan. Jadi apa pandangan Ustaz? Dia rasa Al-Quran ditaruhkan di nombor 2 ke di mana perlembagaan sebenarnya tinggi. Kerana dalam perlembagaan negara yang disebut, mana-mana orang yang selain daripada dalam perlembagaan tidak menemukan. Jadi bermakna menolak Al-Quran. Jadi apa pandangan Ustaz tentang ini? Lagi satu Ustaz, tentang yang sana Ustaz, saya pernah dengar yang dia tidak pergi syurga Ustaz, dia cuma teman-teman syurga. Kerana Allah mengharamkan orang lain masuk syurga melainkan Nabi Muhammad SAW. Sekian teman-teman. Soalan yang bagus, tak semesti jawapan pun bagus. Saya jawab nombor 2 dahululah tentang hari Jumaat. Nabi Adam dicipta, dimasukkan pada hari Jumaat. Baik, kita berdasarkan pada hadis yang kita bacakan tadi, memang Allah Ta'ala mengatakan diharamkan sesiapa haji masuk syurga sebelum Nabi Muhammad masuk syurga. Memang berdasarkan pada hadis yang kita baca ni, apa yang Nabi kata? Yaumul Jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Allah Ta'ala muliakan hari Jumaat sebab yang pertama, fihi khuliqa Adam. Pada dia, pada hari itu Allah jadikan Adam. Pada hari itu juga Allah Ta'ala masukkan Adam ke dalam syurga. Sebelum Adam masuk syurga, dah ada dah orang syurga. Yang pertama yang ada dalam syurga ialah malaikat. Yang kedua ada syurga ialah iblis. Iblis terlebih dahulu masuk syurga sebelum Adam masuk syurga, disertai oleh malaikat. Walaupun Nabi mengatakan haram siapa-siapa masuk syurga sebelum dia masuk syurga, untuk maklumat kita semua, Allah Ta'ala cipta Adam dalam syurga. Sebelum itu dah ada nama-nama Muhammad di dinding-dinding syurga. Bila Nabi Adam celak mata, dah nampak kalimah Muhammad Rasulullah. Dah ada kalimah Muhammadur Rasulullah. Jasad Muhammad belum ada, tapi nurnya dah pun wujud. Cahaya Muhammad dah wujud. Nama Muhammad dah ada. So mustahil Allah Ta'ala mencipta benda yang ironi ataupun berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setakat yang saya tahu berdasarkan hadis. Yang kedua, memang betul
Nabi mengatakan la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Tak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Bila hari Jumaat? Minggu depan, bulan depan, wallahu a'lam. Sebelum kiamat berlaku dimulakan dengan tanda-tandanya. Sekarang kita berada di akhir zaman. Tanda kiamat ialah akhir zaman. Tanda kiamat ialah perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ialah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyi wal mursalin, penutup bagi sekalian Nabi dan juga Rasul. Mana kata lepas tu tak, dah tiada Nabi lagi. Sebila tiada Nabi, seluruh daripada Nabi sampai kiamat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimulai dengan tanda kecil. Antara tanda kecil ialah muncul pelbagai maksiat, munculnya muzik, munculnya para penyanyi, munculnya arak yang tak nama arak lagi, maksiat berleluasa, berlakunya bencana alam. Berlakunya ini ialah tanda-tanda kecil kiamat. Walaupun kita nampak besar yang amat, tsunami itu turut, banjir itu turut, tapi itu ialah tanda kecil baru. Tanda besar ialah mendatangkan kemusnahan seluruh alam. Ulama mengatakan dimulai dengan kemunculan Imam Al-Mahdi. Mula dengan kemunculan Imam Al-Mahdi. Dia datang untuk menghapuskan Dajjal. Dajjal sebelum turunnya Nabi Isa. Dan bila Isa AS jaya menghapuskan Dajjal, datang makhluk yang lebih dahsyat daripada Dajjal, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Lagi dahsyat, dan tidak ada yang mampu untuk, tak ada senjata yang mampu untuk memusnahkan dua-dua makhluk Allah, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, melainkan doa daripada Isa AS. Ini tanda bersalah. Jadi kita berpegang pada apa yang Nabi sebut tentang Adam dicipta pada hari Jumaat, dimasukkan dalam syurga pada hari Jumaat, dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat, diampunkan kesilapan Adam pada hari Jumaat, dan tidak akan berlaku kiamat pun pada hari Jumaat berdasarkan pada zahir hadis. Yang kedua, betul Allah Ta'ala tak silap dalam mewahyukan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, subhanallah, amma yusyrikun. Allah tu maha suci daripada sebarang kesyirikan manusia. Allah mustahil untuk silap dalam mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tetap berada di ranking number 1. Dan tak ada benda apa atas muka bumi ini yang boleh mengatasi kemuliaan, ketinggian Al-Quran. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ini kita tahulah, Islam tu tinggi dan tak ada yang boleh mengatasi ketinggian dia. Tetapi kalau manusia mempunyai pendapat lain, yang kononnya ada benda lain yang boleh mengatasi Al-Quran, dipersilakan dia buat. Tapi bukan ketentuan Allah. Allah tak meredainya. Itu adalah manusia yang menggunakan kebijaksanaan dia, mengatakan ada lain benda yang lebih utama daripada Al-Quran. Mungkin dia tak kata dari segi mulut, lafaz, tetapi praktikal amalannya menunjukkan Al-Quran itu berada di bawah daripada apa yang mereka faham, apa yang mereka buat. Salahnya manusia. Dan ini tidak diizinkan oleh Allah, dan ini tidak diizinkan oleh Rasul. Kesalahan yang manusia buat, tanggung dosa. Kesalahan yang manusia buat akan disoal oleh Allah, dan Allah nak kita sediakan jawapan kelak. Kalau Allah tanya, kenapa dan mengapa ini boleh berlaku di atas muka bumi yang ada pada ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita duduk di bumi, Allah cipta. Kita melihat, mata Allah cipta. Kita mendengar, telinga Allah cipta. Kita makan, makanan Allah bagi. Kita minum, minuman Allah bagi. Kita berjalan, Allah bagi kaki. Semua tu hak Allah. Kita pijak bumi Allah, kita junjung langit Allah, kita lihat matahari Allah yang bagi. Jadi bila mana Allah Ta'ala yang bagi, Allah tahu.
apa yang manusia perlu dan apa yang manusia tak perlu. Antara keperluan manusia ialah peraturan sistem. Lalu Allah turunkan peraturan, nama syariat, namanya Islam. Dan Allah tahu kalau manusia menggunakan Islam, dia selamat dunia sampai akhirat. Tapi kalau dia rasa Islam ni tak boleh pakai sekarang, maka dia juga akan jawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa yang kita tak macam kita ajar lepas tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, ya Allah, kurniakan kepadaku ni kebaikan di dunia. Kebaikan tu maknanya apa? Kesejahteraan, keseronokan, kegembiraan, pangkat, pengaruh, benda-benda tu di dunia. Samalah akhirat kita nak atina fil akhirati hasanah. Bagi juga kebahagiaan kami di akhirat. Kita nak bahagia di akhirat, kita nak seronok di akhirat, kita nak sejahtera di akhirat. Sejahtera di akhirat tu macam mana cara dia? Ikut Islam suruh, ikut Allah suruh. Ini nama Islam. Kalau kita ikut lain benda yang mungkin bahagia kita di dunia tapi tak bahagia di akhirat, maka itu ialah perkara yang dilarang oleh Allah dan Allah tanya. Semua tu Allah tanya. Sebab tu Nabi sebut dalam ayat dalam hadis kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu ni kata Allah ialah ra'in, orang yang diberikan amanah untuk memerintah. Dan kamu nanti akan ditanya oleh Allah mas'ulun an ra'iyat. Mas'ul, tanggungjawab kamu kelak. Disoal oleh Allah tentang rakyat di bawah pimpinan kamu. Hadis itu panjang. Nabi kata, kalau kamu suami, kamu memimpin isteri dan anak-anak. Kalau kamu ketua, kamu memimpin rakyat di bawah jagaan kamu. Kalau kamu pengetua, kamu tanya tentang guru dan murid-murid kamu. Ini Nabi sebut dah hadis. Dia sama panjang sikit. Nabi mendetailkan lagi. Tapi kita kulluna mas'ul ar-ra'iyatina. Kita akan diberi tanggungjawab oleh Allah. Mas'ul, ditanya tentang tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita PM, kalau kita CM, kalau kita ini Tuan Agung, itu semua Allah tahu dan Allah lah yang jadikan kita PM. Dan Allah lah yang lantik kita sebagai CM. Bukan sekadar lantik, tapi dia berikan amanah. Bila dia berikan amanah, antum mas'ulun. Kamu nanti akan mas'ul, bertanggungjawab tentang rakyat di bawah pentadbiran kamu. Bukan senang lenang jadi ketua ni pikul amanah yang cukup besar. Kalau kita tu baca cerita-cerita zaman-zaman dulu, antara cerita tentang Harun al-Rashid. Harun al-Rashid seorang raja. Dia hendak pergi belajar dengan seorang ulama. Tapi dia kata apa? Aku nak belajar, aku nak duduk di atas tempat kursi yang tinggi sesuai dengan darjat aku sebagai khalifah. Nak duduk dalam majlis ulama, tapi nak tinggi daripada ulama kedudukan. Bila kamu nak belajar, kamu kena duduk di tempat rakyat biasa. Dia duduk sikit. Tapi Nabi mengatakan ini tak, ulama ini dah tak betul. Ini dah tak betul. Kata ulama kata kepada pemerintah, khalifah ini dah tak betul. Ulama kata pada khalifah, ini tak betul. Kita tak ada ulama kata saya tak betul. Ulama kau tak. Ulama lebih tinggi daripada umara kedudukan. Sebab tu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Nuruddin Al-Banjari tentang cerita-cerita ajaib. Apa cerita? Antara menceritakan tentang pengaruh satu orang ulama. Ulama ambil sekeping kertas ni je, tulis perkataan apa, diberi kepada seorang pemerintah. Pemerintah tu ambil, diciumnya dan diberikan segala kemahuan yang ulama tu hendak. Diberikan pelbagai keistimewaan oleh pemerintah terhadap seorang ulama yang memang tak nak bunyi. Cium sebab ni. Dia kata, ni dah seorang ulama besar hantar surat pada aku, satu penghormatan. Umara tu kata, pemerintah tu kata, khalifah tu merasakan
Dia dapat kemuliaan sebab satu orang ulama hantar seputus surat bagi dia. Kalau kita, pemerintah kita boleh buat lagu itu macam itu, hebat. Sebab itu kedudukan ulama mengatasi kedudukan umarah, mengatasi kedudukan Yani Pertuan Agong, mengatasi kedudukan seorang Perdana Menteri. Sepatutnya macam itu berlaku. Dan Perdana Menteri, menteri besar ataupun ketua menteri mesti dapat nasihat pandangan dari ulama sebelum dia buat sesuatu. Khususnya yang ada kaitan dengan rakyat di bawah pentadbiran kelak, dia ada jawapan. Aku dah tanya ulama, aku dah tanya ni ulama ni, aku dah tanya ulama. Dia kata boleh di hadapan Allah Ta'ala kelak bagi yang melepaskan diri dia. Bimbang nanti Allah Ta'ala kata, alam ya'tikum nadhir, wahai seorang Perdana Menteri, tidakkah dulu datang pada kamu ulama yang mengajar kamu, yang beri keamaran pada kamu? Adakah datang pada kamu? Maka PM kata, tak boleh kata tak ada dah. Qalu bala qad ja'ana nazir katabna. Dia lalu membohongi. Dia memang datang, tapi kami membohongi dia, kami mendustakan dia. Be careful. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang kita sebut dahulu, 4 perkara yang boleh sejahterakan negara. Yang pertama, bil adlil al-umara, keadilan pemerintah. Nombor 2, bil ilmi al-ulama, ilmu para ulama. Yang ketiga, bir ruhama'il aghniya, orang-orang kaya yang pemurah dermawan. Bid du'a'il fuqara, dan doa orang-orang miskin. 4 faktor ini faktor kesejahteraan mana-mana tempat, mana-mana negara. Yang pertama, pemerintah yang adil, dipandu oleh ilmu ulama. Ulama umara mesti sehati sejiwa. Ulama boleh menegur umara, umara dapatkan nasihat daripada ulama. Dan ulama tak boleh jadi kipas jilat pemerintah, tak boleh. Dia kena jujur dengan ilmu yang dia ada. Sebab dia sekarang ilmu dia ada salah-salah dengan Rasulullah dan kepada Allah. Bukan ilmu dia dapat daripada mana tempat. Dia dapat daripada ulama sebelumnya. Sebelumnya dapat daripada 4 mazhab, dapat daripada tabi'in, sahabat Rasulullah dan Allah. So dia kena jawab tu. Jangan main. Tak boleh mengharamkan yang halal dan tak boleh menghalalkan yang haram. Sebab pemerintah tu suka. Tak boleh. Sebab pemerintah tu suka, apa tak halal? No. Di hadapan Allah nanti kau akan lihat macam mana. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Surah Sajadah yang kita tu baca, kita ulang selalu. Melepas tu kita ulang. Kalau kamu lihat macam manakah kedudukan kepala orang yang melakukan kejahatan, mundur, tak berani nak angkat. Sebab Allah kata, Ainal muluk, mana dulu raja-raja? Ana malikul muluk, aku seorang maharaja. Kata Allah dengan besarnya, kata, mana dulu raja-raja? Semua tunduk, tak berani nak angkat wajah, tak berani nak angkat, malu, takut, gerus dan bagai-bagai rasa. Termasuk kita lah masa tu. Sebab dah lihat, Rabbana absurna, wahai Tuhan kami, kami sekarang dah lihat. Sami'na, kami dah dengar, lihat neraka syurga, dengar neraka syurga. Farji'na, maka kembalikan semulalah kepada kami dunia. Na'mal salihah, nescaya kami akan buat amal baik. Sebab sekarang kami dah percaya dah. Kalau dah lihat dah dulu, tak percaya. Sekarang lihat bi'ainil yaqin, dengan masa yang yakin. Dulu masa di dunia, ainul kita diajar tentang ilmu keyakinan, ilmu yang mendatangkan keyakinan tentang janji Allah. Tapi belum yakin lagi, tak yakin, tak berapa yakin, was-was, ragu-ragu. Ya ke Islam ni boleh jadi solusi untuk selesaikan masalah? Ya ke? Tak boleh lah, mana boleh kita masyarakat majmuk, mana boleh? Ni tak yakin.
Bila yakin, akhirat dan yakin. Inna muqinun misal sudah. Ya Allah, kembalikan semula kami ke dunia saja. Kejap je. Nak beramal dan sujud. Sebab sujud hanya di dunia. Di akhirat dah tak boleh sujud. Allah tak benarkan sujud. Dunia ni sujud. Sujud, solat, mengaji. Di dunia. Akhirat lah. Al-akhiratu darul hisab wala amal. Ad-dunya darul amal. Dunia negeri tempat beramal. Tak ada hisab. Tapi akhirat tempat dihisab tanpa ada amalan untuk kita buat lagi di akhirat. Dunia ni je tempat kita beramal ibadah, akhirat tak. So kita kena berpenat-penat di dunia. Tempat rahat kita sebenarnya adalah di akhirat bagi orang yang beriman. Dalam keadaan kita tak melupakan tentang kesejahteraan dunia. Kita nak sejahtera dunia macam mana? Kita keluar ada kereta. Ya, dapat tak kereta. Kita keluar tempat tinggal, ya dapatkan tempat tinggal. Kita perlu makan, ya makanlah. Ini sejahtera di dunia. Tapi kita nak berpanjangan sampai akhirat sejahtera. Harta dunia boleh pakai sampai ke akhirat. Pengaruh dunia boleh pakai sampai akhirat. Glamour dunia boleh pakai sampai akhirat. Duit dunia boleh pakai sampai akhirat. Macam mana? Ikut Islam. Bisyariah, ikut syariat. Allah ajar ikut, Nabi ajar ikut. Jangan lawan, jangan ingkar, dan jangan merendah-rendahkan syariat Allah dan Rasul. Jangan mempelekehkan ulama. Jangan melekehkan orang yang ikut jejak langkah ulama. Jangan kata ni dia ni sesat sebab tak salah kita. Jangan. Sebab dia ialah tanda-tanda orang mati sesat. Antaranya ialah benci kepada alim ulama yang ikut Nabi dan Rasul. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama ialah para pewaris Nabi dari segi ilmunya. Bukan pangkat ilmu kenabian. Ilmu dakwah Nabi diturunkan kepada sahabat sampailah kepada alim ulama yang ilmu mereka saling sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama besar pengaruh di kalangan umat manusia. Nabi kata apa, ada 3 jenis manusia yang kamu tak boleh nak kutuk anak dia. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang alim ulama. Yang ketiga, orang beriman, orang tua yang beriman. Ini 3 jenis manusia jangan dilaknat. Pemimpin yang adil, ulama dan juga orang Islam yang dah tua. Ini 3 manusia yang Allah jaga. Dia letak mereka tempat istimewa lah. Nabi kata apa dalam hadis, sab'atu yuzilluhumullah tu. Nombor 1, al-imamul adil. Imam yang adil. Imam ni ketua pemerintah yang adil. Adil nak macam mana? Ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Letakkan ulama di tempat yang sepatutnya mereka duduk membimbing pemerintah ialah ulama yang patuh kepada Allah, bukan ulama tukang kipas. Ini takjil. Wallahu a'lam. Bila kita tahu lah jawab dan tidak, tapi tu jawapan saya. Haji Rahim ada? Iman? Ustaz. Bilakah masa yang kita boleh menjawab selawat Nabi, kan? Bila dan masa, bila dan cara. Okey. Dan boleh tak seseorang tu menyebut perkataan baginda atau apa ni Nabi, kita dah boleh menjawab. Soalan yang bagus pun sama, belum tentu jawapan bagus lagi. Masyhur ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadis ayat perintah Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu berselawat kepada Nabi dengan selawat yang sempurna mungkin. Allah mulakan dengan zat yang agung. Allah mulakan dengan zat dia. Innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikat selawat pada Nabi. Jadi ini kedudukan paling tinggi, zat yang paling agung, makhluk yang paling tinggi, makhluk yang mulia di sisi Allah ialah malaikat antara dunia.
pun berselawat pada Nabi, maka Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman, perintah wajib, perintah kepada orang beriman supaya kita berselawat pada baginda. Macam mana? Ini Nabi ajar. Allah perintah saja, perintah buat tu, buat ni. Yang bagi contoh, yang bagi detail ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tidak dikhususkan dalam bentuk apa pun selawat. Sebab tu zaman Nabi ada sahabat bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku peruntukkan masaku 1/3 untuk selawat pada kamu." Selawat maknanya doa. Nabi kita bagus, tapi kalau lebih lagi bagus. Aku peruntukkan 2/3 masaku untuk doa pada kamu. Bagus, tapi kalau lebih lagi bagus. Dia kata, aku peruntukkan seluruh hidup aku, masa aku untuk kamu, maka Nabi kata itu paling bagus. Highlight. Saya katalah highlight. Nah, macam tu sekali. Tak boleh berzikir? Boleh. Selawat dah berzikir. Selawat itu dah berzikir. Innallaha wa malaikatahu, dah zikir dah. Sebab tu ulama mengatakan sesiapa yang memperuntukkan seluruh masa dia selawat pada Nabi, nescaya Allah akan mencukupkan kehendak dia di dunia, walaupun dia tak berdoa pada Allah Ta'ala pun. Lalu ulama menguraikan cara selawat tu macam mana. Yang paling mudah, Allahumma salli ala Muhammad. Cantik, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup sekali Allahumma salli ala Muhammad. Paling singkat. Tak ada dah tuan-tuan yang paling kontok daripada tu. Tak ada dah. Kalau itu pun tak boleh, tak dapat lah dia menolong. Kalau itu pun tak dapat menolong. Bila masa? Baik, ulama kita tahu lagi. Mentakzimkan Rasulullah, membesarkan Rasulullah. Nombor satu, Nabi juga sebut adalah sempurna kebakhilan seseorang itu. Bila namaku disebut, mereka tak berselawat padaku. Bakhil yang sempurna. Maknanya kalau sebelum tu tak apa bakhil, tapi Rasulullah kita diam, sempurna kebakhilan kita. Nabi Muhammad kita diam, sempurna kebakhilan kita. Tanpa perlu sebut nama Nabi pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam, itu ialah ganti nama untuk Nabi Muhammad. Nabi, Rasul, baginda, itu semua ganti nama untuk Rasulullah. Kita berjawablah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Dan juga menyebut sifat-sifat Nabi. Nabi seorang yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang yang penyayang sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang yang baik, kita tahu. Semua sifat-sifat Nabi. Dan bila cerita tentang rambut Nabi begini sallallahu alaihi wasallam, badan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, baju Nabi sama, dan itu nak ta'zimkan Rasulullah. Kalau kita menyedarinya lah. Dan semua tu berdasarkan pada informasi yang kita ada, ilmu yang kita dapat. Kalau tak, jadi macam Jumaat jadi. Dah, dengan terang atas mimbar tu, khatib tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam taslima. Patut semua satu baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam kena beritahu, pengurusi sembahyang kena beritahu sebelum dia khutbah dibacakan. Patut macam tu. Wah tuan-tuan, saya nak pengumuman. Apa Jamal kata? Datuk Sedang Jamal kata. Nisab lagi bila khatib naik, imam naik nanti, bila imam kata macam tu, kita masing-masing selawat ramai-ramai, boleh. Sebab tu wajib imam kena beritahu. Pembesar kampung kena beritahu. Pemimpin kampung kena beritahu, sebab ini tak dimaklumkan kepada ahli Korea, dan ahli Korea tak tahu apa makna ayat yang dibaca. Yang dibaca tu ialah firman Allah. Sebab Nabi kata, sahabat Nabi Ikramah bin Abu Jahal, dia kata sebelum dia ngaji Quran, Ikramah kata, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Nak masukkan roh adalah ini kata Tuhan aku. Macam tu sahabat dibaca kesel macam hadza kalamu rabbi, takut. Dia baca Quran, dia bergementar hati dia. Itu dia orang, kita perlu sampai. Kita tak boleh kata macam tu, hadza kalam. Kalau kita mula hadza kalamu, ini kata Tuhan aku ni. Jangan main.
Sebab tu bacanya dalam keadaan kita berwuduk, sentuh dalam keadaan kita berwuduk. Sebab mulianya, tinggi daripada Allah. Bila dia tinggi, letak selayak-layaknya ketika nak membaca dan memegang. Ada lagi. Tak faham. Innallaha tak faham. Yang bawah Al-Quran tak faham. Kalau faham, buat tak faham. Sayang. Sebab tanpa ilmu pengetahuan. Bila imam kata macam tu, semua kita pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua baca ke masjid. Tak wajib. Kita faham, kan tak faham. Sian. Imam boleh baca sendiri. Imam jawab. Imam tu ad-dhamin, imam tu penjamin kan. Nabi kata imam tu penjamin, muazzin tu ni Allah kata berilah petunjuk kepada imam dan berilah rahmat kepada muazzin. Doa Rasulullah kepada Allah, petunjuk kepada imam, rahmat kepada muazzin. Imam ni dhamin, tapi tak semua imam jamin. Tak semua imam menjamin makmum. Imam jamin makmum yang masbuk, yang tak sempat baca Fatihah, imam menjamin. Imam dari dhamin, penjamin kepada bacaan kuat makmum dalam solat malam. Imam menjamin bacaan surah lepas Fatihah makmum. Jadi makmum tak payah baca surah lepas Fatihah. Makmum tak perlu baca kuat masa solat malam, macam solat isyak kan. Kita sunnah Rasulullah solat malam kena baca kuat Fatihah dan surah. Kalau kita nak sambut dengan imam, beratlah. Imam baca kuat, kita baca kuat. Bismillah, semua kita Bismillahirrahmanirrahim, satu surah. Tak acik macam tu. Dhamin imam dah jamin dah tu. Jadi imam seorang dia baca kuat, makmum je pelan-pelan lah. Surah imam baca, lepas Fatihah imam surah lain. Imam jadi penjamin. Makmum diam, makmum jangan ikut baca imam. Makruh hukum dia. Ikut baca imam lepas solat, lepas Fatihah. Dengar saja. Macam tu. Itu dhamin lah. Penjamin, tapi tak semualah nak jamin. Kalau tinggal satu rakaat, imam tak apa, imam tak boleh. Kalau kamu tinggal satu rakaat, kamu tambah, imam tak jamin bab tu. Dalam bab sah batal imam tak jamin. Pandai-pandai kamu berdasarkan ilmu yang kamu ada. Ad-dhamin. Kenapa cerita bab imam ni? Apa sebab cerita dulu tu? Selawat. Imam kena patut mengajar orang kat bawah ni, supaya membaca selawat lepas perintah daripada Allah. Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka diam. Apalah, kita yang tahu tentang kita baca. Kita yang tahu kita baca, jangan kita tahu pun kita buat dono. Double dosa kita. Yang tak tahu dia berdosa sebab dia membiarkan, dia tak tahu. Biarkan dalam kejahilan. Kita yang tahu kita baca. Bila imam kata macam tu, innallaha, kita baca. Habis saja, kita baca Allahumma shalli ala Muhammad. Kita baca. Memang imam akan baca. Kita baca untuk melepaskan kewajipan kita atas perintah Allah. Allah tanya kita. Nah, itu dia antara cara untuk kita membesarkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sendiri mengagungkan baginda. Ya Allah sendiri membesarkan baginda dengan macam-macam ayat. Innaka ala khuluqin azim. Dan surah Al-Qalam, Nun wal Qalam wa ma yasturun. Antaranya ayat keempat, wa innaka la ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, kamu ni makhluk yang paling tinggi dari segi akhlak. Allah muliakan baginda. Kalau Allah yang muliakan baginda, makhluk tak muliakan baginda. Wallahu a'lam. Masa dah lambat tuan-tuan, setakat itulah sekadar itulah untuk malam ini. InsyaAllah kita ketemu lagi pada malam esok. Saya nak buat sedikit pengumuman tuan-tuan tentang sambutan Isra' Mi'raj. Sebenarnya bagi peringkat surah kita jatuh pada 16 Mei. 16 tu jatuh pada hari Sabtu. Cantik lah tu. Jadi insyaAllah kita akan buat ceramah ataupun ceramah dalaman. Kita panggil orang luar boleh, tak ada orang luar, cepatkanlah di mana ni untuk dekat taman kita, untuk kita hidupkan satu kebesaran atau kebesaran agama kita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.